Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-puan, apa khabar hari ini? Tuan-tuan, terima kasih kerana menonton video ini. Dalam video kali ini tuan-tuan, kita akan membincangkan, memberikan gambaran awal untuk kefahaman tuan-puan tentang peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Dalam video kali ini saya akan mengutarakan kepada tuan-tuan apakah objektif bagi bab ini serta hasil pembelajaran yang sepatutnya tuan-tuan dapat apabila tuan-tuan menonton video ini serta meneliti dan memahami kandungan yang terdapat di dalam buku Penghayatan Etika dan Peradaban terbitan Universiti Malaya. Tuan-tuan, objektif bagi bab ini, iaitu bab peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial adalah untuk memahami peranan itu sendiri. Maka hasil pembelajaran bagi bab ini adalah tuan-tuan selepas daripada video ini, selepas membaca buku yang dah tuan-tuan ada pun, maka tuan-tuan seharusnya memperjelaskan takrifan autoriti dan takrifan harian. Yang kedua, tuan-tuan juga berkeupayaan untuk menghuraikan peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial serta mempamerkan minat kesukarelawan dalam mencapai keharmonian masyarakat. Tuan-tuan, dalam bab ini, jika tuan-tuan telah membaca buku ataupun buku selepas ini, menonton video ini, menunjukkan bahawa ada beberapa kandungan utama, iaitu subtopik seperti dimensi takrifan autoriti dan dimensi takrifan harian. Dan kemudian bab ini disusuli tentang peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial, kemudian kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial dalam dan luar negara, serta yang terakhir adalah tentang kesukarelaan. Maka apabila tuan-tuan membaca, melihat, meneliti satu persatu dalam subtopik ini, maka tuan-tuan akan nampak, akan jelas apakah perbezaan antara takrifan autoriti dan takrifan harian. Tuan-tuan akan nampak ada perkataan adat istiadat versus adat resam, ada perbezaan antara top down approach dan bottom up, ada yang berkaitan dengan realiti sosial yang ditentukan oleh pihak berkuasa dengan realiti sosial yang ditentukan sendiri oleh individu, keluarga dan masyarakat. Maka tuan-tuan akan memahami apa itu takrifan autoriti dan apa itu takrifan harian. Manakala tanggungjawab sosial dalam video ini merujuk kepada satu kemampuan untuk kita membuat refleksi terhadap pandangan hidup yang dipegang tentang keadilan dan kebaikan demi kesejahteraan hidup bersama. Individu yang menghayati dan mendarah dagingkan rasa kebertanggungjawaban ini, kebertanggungjawaban sosial ini yang ada dalam diri dia, akan sentiasa dia akan menjadi seorang yang memerhati, menjadi seorang yang memikir, mengkaji, menganalisis dan seterusnya bertindak untuk memastikan keadilan dan kebaikan sentiasa ditegakkan dalam diri masyarakat. Tuan-tuan, dengan adanya penghayatan etika dan peradaban oleh saya dan tuan-tuan, insya-Allah, maka kita akan dapat menyumbang kepada peranan individu untuk skop yang lebih luas, iaitu tanggungjawab sosial. Maksudnya daripada peringkat individu membawa kepada tanggungjawab sosial. Tuan-tuan, keadaan ini akan menjadikan seharusnya menjadikan saya dan tuan-tuan untuk lebih aktif dalam merentasi pelbagai skop dalam kehidupan dari sudut pandang tanggungjawab sosial. Contoh, kita akan menjadi ahli komuniti setempat yang aktif. Kita seharusnya menjadi pekerja yang berintegriti. Kalau tuan-tuan seorang ahli perniagaan contohnya, tuan-tuan akan menunaikan tanggungjawab sosial korporat. Dan dah tentu kita sebagai warga negara, ianya akan menjadikan kita, menjadikan saya, menjadikan tuan, menjadikan puan, menjadikan kita semua sebagai rakyat yang patriotik serta menjadi warga global yang memelihara
memelihara apa? Antaranya adalah memelihara alam sekitar untuk kesejahteraan kita bersama. Dan kandungan bab ini juga adalah berkaitan dengan kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial. Tuan-tuan, kesedaran nasional ini kita boleh rujuk sebagai keupayaan untuk memahami secara mendalam berkaitan dengan nilai-nilai murni yang dikongsi bersama anggota masyarakat dalam negara. Kesedaran nasional ini kita hanya akan dapat kalau kita membentuk sikap yang positif serta membangunkan negara mengikut lunas-lunas yang baik dan yang dikongsi bersama. Jadi sebagai contohnya adalah kerukunan, kejiranan dalam komuniti dan masyarakat. Contoh tanggungjawab sosial dalam kalangan pelajar-pelajar universiti. Ramai pelajar-pelajar universiti kita membuat aktiviti kemasyarakatan, dan pelaksanaan aktiviti-aktiviti sosial ini, aktiviti kesukarelawanan ini akan dapat mewujudkan perasaan serta nilai kekitaan yang mendalam, tuan-tuan, dan melahirkan anggota dan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai nasional yang dikongsi bersama. Maka titik tolak pada itu, dia akan membawa kepada tanggungjawab sosial dalam dan luar negara. Banyak isu-isu yang boleh kita lihat di tingkat global, seperti contohnya isu perubahan iklim, isu kebuluran, kekurangan zat makanan dan sebagainya, isu pelarian, apatah lagi isu alam sekitar. Maka nilai-nilai kehidupan yang harmoni dalam kalangan anggota masyarakat yang global ini, tanpa berbeza perbezaan agama, warna kulit, apa-apa juga bentuk demografi, seharusnya kita titik beratkan dalam tanggungjawab sosial di tingkat global. Dan dalam perbincangan bab ini juga kita tekankan tentang kesukarelaan, yang mana kita mahukan penglibatan ataupun aktiviti, penglibatan adalah aktiviti ataupun program kemasyarakatan yang bersifat kesukarelawanan ini, kesukarelawan adalah antara sifat dan nilai yang datang hasil daripada kesedaran saya dan tuan-tuan terhadap tanggungjawab sosial. Maka tuan-tuan, kesimpulannya, peranan etika dan peradaban adalah signifikan dalam kita nak mendukung tanggungjawab sosial kita bersama. Rasanya setakat itu sahaja, tuan-tuan, dalam video ini. Jangan lupa meneliti dan memahami buku yang telah tuan-tuan dapatkan daripada penerbit Muslim Melaya yang bertajuk Penghayatan Etika dan Peradaban. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.